Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu teruskan lagi dengan subtopik 4.2 iaitu pertahanan badan. Dalam subtopik ini apa yang kamu akan pelajari adalah kamu kena tahu bagaimana badan kita menghalang diri kita daripada dijangkiti penyakit. Perkara pertama kamu kena tahu dalam topik ini adalah kamu kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan patogen. So, patogen itu seperti mana kamu telah pelajari dalam subtopik yang lepas. Patogen adalah organisma yang boleh mengakibatkan penyakit. Apa sahaja organisma yang boleh menyebabkan penyakit seperti bakteria, virus, fungi dan sebagainya. Dan bakteria-bakteria ataupun patogen-patogen ini boleh memasuki badan melalui sistem respirasi, bermaksud bila kita bernafas, kita sedut sekali all types of patogen ini. Lagi, sistem pencernaan, melalui kita makan, basuh tangan, masuk melalui mulut kita. Sistem perkumuhan dan juga kulit. Kulit ni macam mana? Bila kita terluka, so all the pathogens tu boleh masuk through our kulit kita ni, break skin kita ni. Dan patogen itu kalau kita tak nak dapat penyakit, so apa kita kena buat? Perlu dimusnahkan oleh badan. Jadi Allah dah aturkan cantik untuk kita. Allah menyediakan ada dua mekanisme mempertahankan badan. So kita nak tengok sekejap lagi, Okey, sekarang kamu boleh buka dalam buku teks kamu, boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 82. Dalam badan kita ada dua jenis mekanisme pertahanan badan. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan spesifik. Yang kedua adalah mekanisme pertahanan tidak spesifik. Di dalam mekanisme pertahanan tidak spesifik, ada dua barisan pertahanan, iaitu barisan pertahanan pertama yang diwakili oleh bahagian kulit kita, dan yang kedua adalah barisan pertahanan kedua, iaitu sel darah putih. Dalam mekanisme pertahanan spesifik, ada barisan pertahanan ketiga yang merupakan antibodi yang ada di dalam badan kita. Sekarang cikgu terangkan untuk mekanisme pertahanan yang pertama dulu, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik. Kenapa dia dipanggil sebagai mekanisme pertahanan tidak spesifik? Kerana dalam mekanisme pertahanan ini, dia boleh menghalang semua jenis patogen. Semua jenis patogen. Virus dia boleh halang, bakteria dia boleh halang, fungi dia boleh halang, semua dia boleh halang. Sebab itu dia tidak spesifik kepada mana-mana patogen. So it can prevent all types of pathogen. Dia boleh menghalang semua jenis patogen, and it is not specific to any types of pathogen. Tidak hanya bergantung kepada patogen tertentu saja. Kita terang pertama dulu, iaitu kulit kita. Lapisan kulit kita adalah satu lapisan yang elastik. Maksudnya boleh dia lembut lah, permukaan yang lembut. So apa jadi? Fungsi kulit yang Allah jadikan pada kita adalah untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Tetapi what happen to our skin is, bila skin kita terluka, nampak tak breakdown dekat sini? So what happen? Ada beberapa jenis patogen akan boleh masuk melalui lapisan kulit yang dah terluka. Untuk lapisan kulit yang lain, kalau badan kita tak ada luka, bermaksud dia boleh menghalang semua jenis patogen. Contoh yang warna hijau ni, so bila dia nak masuk melalui kulit yang tak luka, dia tidak boleh masuk, dia dihalang. Sama juga seperti ini pun dihalang. Tetapi bila luka saja, so what happen? Patogen yang ada di sini akan boleh melepasi barisan pertahanan pertama, iaitu kulit, masuk ke dalam badan kita. So ini yang jadi. Kenapa kita dapat penyakit? Sebab mungkin ada luka di bahagian badan kita. So itu yang pertama. Apabila patogen-patogen ini berjaya melepasi kulit kita,
dia akan memasuki sistem darah dan akan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua, iaitu sel darah putih. Seperti mana kamu telah pelajari masa berada di tingkatan 1, fungsi sel darah putih adalah untuk membunuh bakteria. Bermaksud, dia akan memakan dan membunuh apa jenis patogen pun. Okey, bila yang lepas daripada kulit tadi ni akan berhadapan dengan sel darah putih, apa dia buat? Sel darah putih akan melawan patogen melalui fagositosis. Macam mana rupa fagositosis? So, cikgu lukis kat kamu dekat sini, okey? Okey, ini adalah sel darah merah, sel darah putih. Apa dia buat? Okey, apabila sel darah putih ni menghampiri patogen. So, ini adalah patogen. Okey, so ini patogen. Cikgu tulis P, So, ini adalah patogen. Bila sel darah merah sel darah putih menghampiri patogen, dia buat apa? Dia akan mengepung. Dia akan kepung. Okey, dia akan kepung patogen tersebut. Bila dia kepung saja patogen tersebut, dia akan memakan, mencerna dan mengakibatkan patogen tersebut boleh mati. Kalau sel darah putih boleh buat macam tu, bermaksud patogen itu tidak akan masuk dalam badan kita. Tetapi ada certain patogen itu yang boleh melepasi barisan sel-sel darah putih. Jadi bila badan kita boleh melepasi sel darah putih kita, bermaksud dia perlu berhadapan dengan satu lagi jenis barisan pertahanan badan, iaitu antibody. Okay, alright. So what happens? Tengok dekat sini, bila saja patogen itu melepasi barisan pertahanan iaitu sel darah putih, dia akan masuk ke dalam barisan pertahanan ketiga. Apa barisan pertahanan ketiga buat? Antibody. So this one is an antibody. Yang bentuk Y ni adalah antibody. Yang bentuk bintang-bintang ni, ini adalah patogen. Okay, so dia akan melawan patogen itu dengan menghasilkan antibody. Badan kita akan melawan dengan menghasilkan antibody. So apa antibody buat? Dia nampak saja patogen masuk, antibody akan melekat pada patogen. Bila patogen ini dan antibody ini melekat saja, maka menyebabkan patogen itu bergumpal dan akan mati, tak boleh masuk dalam badan kita. Means kita tak dapat penyakit. Tetapi apa jadi kalau patogen ini tidak melekat pada antibody? Patogen akan memasuki sel perumah, iaitu dia akan masuk dalam badan kita. So kita berkemungkinan mendapat penyakit tersebut. Lebih detail sikit berkaitan dengan 3 barisan pertahanan kita. Okay? Seperti mana cikgu terangkan tadi, there are 3 types of lapisan yang boleh membantu prevent the pathogen daripada masuk dalam badan kita. Okay? The first one is kulit. The second one is sel darah putih. And the third one is the antibody. So ada 3 barisan, okay? 3 barisan pertahanan. Okay, barisan pertahanan yang pertama. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Bermaksud, memang Allah jadikanlah kita, kulit kita ni, apa saja jenis patogen saja ataupun mikroorganisma tidak dapat menembusinya. Okay? Dan mikroorganisma ni hanya boleh tembus sekiranya terdapat luka atau kecederaan. Luka tak ada, patogen boleh masuk. So itu kamu kena ingat. Okay? Dan peluh yang Allah jadikan pada kulit ini dapat memusnahkan mikroorganisma. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia masuk melalui sistem respirasi kita, kita punya hidung ada mucus. Okay? Mucus ni dalam bahasa mulut kita panggil sebagai hingus lah kita panggil. Okay? Dan ada sesetengah patogen itu masuk melalui mucus, melalui sistem respirasi dan juga sistem pencernaan. Jadi dia ada satu membran mucus yang apabila saja organisma ini masuk melalui sistem pernafasan kita, dia akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus yang terdapat di dalam rongga hidung. Sebab tu bila kita bernafas, ada patogen, ada mikroorganisma, ada bakteria masuk dalam hidung kita.
Siapa yang sekat dulu? Bulu hidung kita. Lepas tu dia akan larut ataupun dia akan terperangkap di dalam hingus kita. Sebab tu bila kita nak buang, kita korek ada tahi hidung. So itu adalah hasil daripada pengumpulan all types of microorganism dan juga habuk yang ada. Okay? Dan di telinga juga kita ada tahi telinga. Tahi telinga itu one type of mucus. Okay? Yang berfungsi untuk memusnahkan mikroorganisma. So itu yang pertama. Barisan pertahanan pertama iaitu kulit. Okay? Yang kedua, barisan pertahanan kedua iaitu sel darah putih. Apa sel darah putih buat? Dia melakukan operasi fagositosis. Operasi fagositosis hanya berlaku di dalam sel darah putih sahaja. So, apa dia buat? Dia akan menelan dan mencernakan patogen itu, patogen ni dengan menggunakan enzim. Okay? So, ini kerjanya sel darah putih. Dan barisan pertahanan ketiga, macam cerita tadi, iaitu antibody. Apa yang dia buat? Keimunan atau keupayaan sistem badan melawan suatu patogen sebelum badan dijangkiti suatu patogen. Sistem keimunan badan ialah sistem di mana dia dapat membantu mengelakkan badan kita ataupun melawan daripada badan kita terkena penyakit. Okay, macam mana cara kita nak meningkatkan keimunan badan kita? Dengan penghasilan antibody. Okay. So, antibody itu apa? Antibody ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih di dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Antigen ni apa? Antigen ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang boleh merangsang antibody. Cikgu bagi contoh pada kamu lah. Katakan orang yang dah terkena COVID-19. Okay? So, ada virus dia dah masuk dalam badan. Okay, bila virus sudah masuk dalam badan, virus itu di dalamnya mengandungi antigen. Okay, virus adalah patogen. Di dalam patogen ada antigen. So, apa antigen dia buat? Antigen ini akan merangsang badan orang yang dah kena COVID-19 itu untuk menghasilkan antibody. Siapa yang menghasilkan antibody? Dihasilkan oleh sel darah putih. Bermaksud, sekiranya ada serangan kali kedua oleh virus yang sama, virus COVID-19, badan kita dah ada antibody untuk melawan penyakit tersebut. So, itu yang dipanggil sebagai sistem keimunan badan.